Salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat. Baiklah, hari ini cikgu nak bincang tentang cara menjawab kebat dan fokus kebat mengikut bab dan juga tingkatan. Jadi ini adalah siri yang pertama. Dalam siri yang pertama, cikgu nak bincang dua fokus ataupun dua soalan yang difokus dalam bab 1 tingkatan 4. Baiklah, tanpa buang masa, marilah kita lihat soalan yang pertama. Cuba lihat gambar dalam slide yang kedua ini. Cuba lihat gambar yang ditunjukkan dalam kad ini. Cikgu labelkan ini adalah kad A. Apa yang kamu dapat lihat dalam gambar ini ya? Ya, cikgu dengar pelabuhan. Ini adalah pelabuhan sebab nampak kapal di situ dan turunkan barang-barang dagangan dan ini adalah lautnya Jadi soalannya, bagaimanakah pelabuhan di negara kita boleh mencapai taraf antarabangsa? Jadi di sini murid-murid perlu fokus bagaimanakah itu menunjukkan cara atau langkah yang perlu diambil supaya pelabuhan negara kita boleh mencapai taraf antarabangsa. Walaupun kita maklum, pelabuhan kita pelabuhan yang sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang ataupun kapal-kapal dari luar negara, tetapi kita masih bersaing dengan pelabuhan antarabangsa yang lain di dunia, terutamanya dengan pelabuhan jiran kita iaitu pelabuhan Singapura. Jadi, kita boleh berikan langkah atau cara bagaimana kita boleh jadikan pelabuhan negara kita mencapai taraf antarabangsa. Mari kita lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan untuk anda. Baiklah, sekarang cikgu hendak murid-murid pilih jawapan yang boleh kita kaitkan dengan soalan tadi. Apakah soalan tadi? Bagaimanakah pelabuhan di negara kita boleh mencapai taraf antarabangsa? Jadi, di sini cikgu sediakan 3 jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan tadi. Pilih yang manakah jawapan yang tepat dan boleh kita gunakan. Ya, yang pertama, sentiasa mematuhi perlembagaan negara supaya dapat mengekalkan keamanan dan kesejahteraan hidup. Adakah jawapan ini kita boleh pilih untuk soalan tadi? Soalan tadi berkaitan pelabuhan. Yang jawapannya adalah berkaitan perlembagaan dan keamanan. Ya, cikgu dengar jawapan murid-murid. Jawapan ini kita tidak boleh terima. Jadi, kita pergi pada jawapan yang kedua. Menyediakan pelbagai kemudahan seperti tempat menyimpan barang, tempat tinggal, tempat makan dan minum dan sebagainya. Ya, jawapan ini adalah sesuai dan kita boleh jadikan jawapan bagi soalan tadi. Ketiga, menyediakan tenaga mahir untuk membaiki kerosakan di kapal. Ya, betul. Tenaga mahir adalah sangat penting untuk baiki sekiranya berlaku kerosakan di kapal. Jadi, kita ada 2 jawapan di sini yang boleh kita pilih. Ya. Jadi, sekarang cikgu nak murid-murid cuba lihat contoh jawapan yang telah cikgu sediakan dalam kotak yang berwarna kuning ini. Contoh jawapan. Pelabuhan di negara kita hendaklah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti gudang untuk menyimpan barang dagangan,
tempat tinggal dan kemudahan mendapat makanan dan minuman bagi pedagang-pedagang. Cuba lihat dalam ayat ini, kita dapat satu fakta di mana dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Dan kita juga sediakan contoh gudang. Dan gudangnya untuk apa? Menyimpan barang dagangan. Dan kita juga beri contoh yang lain kemudahan seperti tempat tinggal, kemudahan mendapat makanan dan minuman. Jadi di sini kita dapat dua, satu fakta, satu adalah contohnya. Okay. Selain itu, kita juga hendaklah memastikan tenaga mahir dalam bidang membaiki kapal yang berpengalaman dan mencukupi supaya dapat mengambil tindakan dengan segera. Di sini kalau kita lihat isinya adalah menyediakan tenaga mahir. Dan di sini kita ada huraian yang berpengalaman dan mencukupi. Maksudnya janganlah kita adakan tenaga mahir tu seorang dua orang. Kita perlu pastikan tenaga mahir adalah mencukupi. Kenapa kita kata mencukupi? Supaya dapat mengambil tindakan dengan segera. Tak perlu menunggu. Mungkin satu kapal dibaiki dalam seminggu, sebulan. Takkan kita nak tunggu untuk yang giliran kedua. Jadi kalau kita ada tenaga mahir yang ramai, maka kita dapat selesaikan isu membaiki kapal mungkin lebih daripada satu kapal dalam satu masa yang sama. Seterusnya, kemudahan telekomunikasi dan sistem pengangkutan seperti jalan raya dan jalan kereta api perlu dinaik taraf supaya barang dagangan dapat diedarkan dalam kadar segera. Di sini nampak tak? Cikgu beri faktanya adalah kemudahan telekomunikasi dan sistem pengangkutan. Ini kita boleh kaitkan dengan perhubungan dan pengangkutan. Dan contohnya ada di situ jalan raya dan jalan kereta api. Dan ada uraian di situ naik taraf. Kenapa? Supaya dapat diedarkan dalam keadaan yang segera. Jadi di sini fakta ada, contoh ada dan huraian pun ada. Tambahan pula. Cuba lihat murid-murid setiap ayat cikgu gunakan penanda wacana. Selain itu, seterusnya dan sekarang tambahan pula. Pengurusan di pelabuhan hendaklah lebih sistematik dan diuruskan dengan penggunaan teknologi moden supaya dapat menyimpan data dalam keadaan yang selamat dan tersusun. Ini adalah lebih kepada apa? Teknologi moden, komputer. Jadi kita boleh simpan data. Kita nak keluarkan data senang, mudah berbanding dengan cara yang menulis, merekod secara bertulis. Peraturan atau undang-undang yang adil dan ketat juga perlu diwujudkan supaya dapat mengelakkan sebarang isu penipuan atau rasuah. Ini adalah satu fakta yang baru iaitu undang-undang. Adil dan ketat supaya kita dapat. Nampak tak murid-murid dalam satu ayat cikgu kembangkan ayat itu dengan menggunakan kata hubung supaya dapat untuk apa. Keselamatan juga perlu diberi penekanan, terutamanya keselamatan pedagang dan barang dagangan. Pegawai polis dan keselamatan perlu ditempatkan di pelabuhan supaya dapat memantau keadaan keselamatan di pelabuhan. Jadi sebenarnya murid-murid di sini, keselamatan itu adalah satu fakta, satu markah murid-murid akan dapat. Dan kita beri huraian macam mana keselamatan itu kita boleh beri tumpuan ataupun fokus adalah dengan menempatkan pegawai polis ataupun pegawai keselamatan. Kenapa? Supaya dapat memantau. Ini adalah huraian dia. Jadi murid-murid, cikgu harap murid-murid boleh menambah lagi ayat jika perlu. Ini adalah lebih daripada 6 markah. Murid-murid boleh kira di sini. Jadi ini adalah contoh jawapan yang cikgu sediakan untuk soalan yang pertama bagi bab 1 tingkatan 4 iaitu berkaitan dengan pelabuhan. Baiklah, mari kita lihat kad yang kedua iaitu kad B. Cuba lihat kad B. Peranan sultan dan pembesar. Masih kita bincang soalan kebat untuk bab 1 tingkatan 4 ya.
Jelaskan peranan pemerintah untuk menjamin kedaulatan negara. Gambar ini menunjukkan gambar Kesultanan Melayu, Melaka. Cikgu ambil sebagai satu rangsangan bagi murid-murid. Jadi peranan pemerintah dalam soalan ni perlu memberi fokus pada peranan pemerintah. Maksudnya tanggungjawab pemerintah untuk menjamin kedaulatan negara. Kedaulatan negara maksudnya kita perlu pastikan kemerdekaan dan kebebasan negara terjamin. Jadi, cuba kita lihat contoh jawapan yang cikgu sediakan ya. Baiklah murid-murid, cuba lihat kad soalan ini. Sama seperti tadi, cikgu dah sediakan 3 jawapan yang murid-murid perlu pilih. Ada 2 jawapan yang boleh kita gunakan untuk menjawab soalan kad B tadi. Apakah soalan kad B? Peranan pemerintah untuk menjamin kedaulatan negara. Cuba pilih jawapan. Yang pertama, memastikan hubungan baik dengan negara luar. Ya, betul. Jawapan ini kita boleh terima dan gunakan untuk menjawab soalan tadi. Pemerintah hendaklah memastikan hubungan baik dengan negara luar. Jawapan kedua, menjejaskan perpaduan kerana sikap menyentuh isu sensitif seperti agama dan kepercayaan yang boleh menyebabkan pergaduhan. Boleh tak kita terima jawapan ini? Ya, tidak. Jawapan ini tiada kaitan dengan soalan kita. Sebab soalan kita peranan pemerintah. Di sini pula tidak ada kaitan dengan soalan tadi. Okey, baiklah kita lihat jawapan pilihan yang ketiga. Tidak campur tangan dalam urusan negara lain. Ya, betul. Pemerintah janganlah bercampur tangan dalam urusan negara lain. Sebab apa? Kemungkinan perkara itu akan menyebabkan negara lain juga campur tangan dalam urusan negara kita. Mari kita lihat jawapan yang cikgu sediakan. Contoh jawapan. Pemerintah hendaklah memastikan hubungan baik dengan negara lain dikekalkan supaya keamanan negara terjamin. Jadi di sini jawapannya memastikan hubungan baik dengan negara lain dikekalkan. Untuk apa? Supaya keamanan negara terjamin. Jadi ayat kita hendaklah kita gunakan kata hubung supaya ayat kita dapat kukuhkan, kuatkan dengan fakta dan juga huraian. Selain itu, pemerintah hendaklah memastikan tidak bercampur tangan dalam urusan negara lain. Ini adalah isi yang kedua. Pemerintah tidak bercampur tangan dalam urusan negara lain. Hal ini sangat penting supaya negara lain juga tidak mencampuri urusan dalam negara kita. Ini adalah huraian. Seterusnya, sebarang isu atau masalah dengan negara lain hendaklah diselesaikan secara rundingan supaya dapat mengelakkan peperangan. Cuba lihat di sini. Isinya adalah isu atau masalah dengan negara lain diselesaikan secara rundingan. Kenapa kita perlu buat macam tu? Supaya dapat mengelakkan peperangan. Tambahan pula, pemerintah hendaklah bersedia memberi bantuan terhadap negara yang memerlukan seperti semasa bencana alam. Ini menunjukkan apa? Pemerintah sentiasa bersedia untuk menghulurkan bantuan. Hal ini dapat mengukuhkan hubungan persaudaraan dengan negara lain. Kenapa kita perlu hulurkan bantuan? Supaya kita dapat kukuhkan hubungan kita dengan negara lain. Pemerintah juga harus bijak berfikir dan merancang program pembangunan melibatkan perkongsian teknologi dan ilmu dengan negara yang maju supaya dapat meneruskan kerjasama dengan negara lain. Jadi di sini kalau kita lihat dalam ayat ni nampaknya padat. Jadi bijak berfikir dan merancang program pembangunan. Melibatkan apa? Perkongsian teknologi dan ilmu dengan negara maju. Kenapa? Supaya kita dapat teruskan kerjasama. Jadi ada 2 isi di sini. Teruskan kerjasama dan juga kita dapat kongsi teknologi dan ilmu.
Jadi, ini adalah contoh jawapan ya, murid-murid. Jadi, murid-murid bolehlah sambung untuk menjawab supaya dapatkan lebih daripada 6 markah ataupun 8 markah. Soalan ni boleh kita jawab sekiranya keluar dalam struktur ataupun esei. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam siri kedua ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okay, bye.